Waalaikumsalam. Zeti. Hai, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Nur Azia, Muhammad Darus. Apa khabar semua? Waalaikumsalam Musli Rusman. Waalaikumsalam Aiman Syahi. Thanks for joining. Okay, so kita akan tunggu penganjur untuk request live ni sebab malam ni sangat best. Sebab malam ni kita nak cerita tentang kesan akibat kalau kita kurang tidur. Alright, susah tidur. Sebab saya tahu bila PKP ni kan ramai orang yang lewat tidur sebab main gadget dan sebagainya. Sebenarnya kita tak perasan ia akan menyebabkan banyak kesan buruk dalam hidup kita. Saya akan share juga dari segi kesan-kesan berdasarkan kajian-kajian psikologi. So you guys kena stay tune sebab sangat menarik tajuk untuk malam ni. Nampak macam tak popular lah kita punya tajuk untuk malam ni, macam tak apa-apa. Macam biasa pasal tidur, tapi sebenarnya dia bagi kesan yang besar dalam hidup kita. Alright, so kita nak tunggu penganjur untuk request saya sebab diorang yang akan tanya soalan kepada saya. Diorang daripada USIM, Universiti Sains Islam Malaysia. So untuk you guys, thank you very much yang join malam ni. Apa khabar semua, sihat ke? Alright, kita tunggu kejap penganjur. Diorang, saya dimaklumkan diorang pun dah ready dah. Alright. Okay, daripada USIM, tak silap saya Persatuan Counselling yang akan hosting. Waalaikumsalam Afiq. Alright. Hai, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Terlambat. Ada masalah teknikal tadi. Siapa nama ni? Nama saya Anis Karmila. Anis Karmila. Panggil Anis boleh, Karmila pun boleh. Mila lagi boleh. Okay lah, panggil Anis lah. Okay Anis, mungkin Anis nak mula dulu. Silakan Anis. Okay. Saya mula dulu ya. Okay, sebelum tu selamat datang kepada followers Da'i. Assalamualaikum, hai dan selamat malam kepada penonton-penonton IG Live bicara bersama PSK ini dan kepada pengikut-pengikut akaun Instagram Persatuan Siswa Kaunseling dan akaun Encik sendiri, Encik Da'i sendiri. Untuk maklumat penonton sekalian, IG Live ini bukan sahaja dihadiri oleh mahasiswa kaunseling dari USIM sendiri, malah ada juga bukan dalam kalangan pelajar USIM, ada yang di luar IPT USIM lah maksud saya. Baiklah, untuk pengetahuan semua, bicara bersama PSK yang kami adakan ini adalah bersempena dengan bulan kaunseling di seluruh Malaysia, iaitu jatuh pada bulan Oktober, iaitu bulan inilah. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anis Karmila binti Jamal Khair. Boleh panggil saya Anis atau Karmila yang mana Encik selesa. Saya merupakan mahasiswa kaunseling dari Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Bersama saya panel jemputan kita pada malam ini yang segak lagi bergaya, diterbangkan jauh dari negeri Selangor kalau tak silap saya. Betul kan Da'i dari negeri Selangor? Betul. Okay. Nama penuh Encik Muhammad Izhar bin Muhammad Nazri. Kalau tak silap saya lah, betul kan? Betul. Tak silap lah tu. Dah tak silap lah. Okay. Assalamualaikum Tuan. Apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, dengar cerita dekat negeri Selangor sekarang PKPB kan? Jadi bagaimana keadaan PKPB di sana? Wow, dia macam wartawan kan, ala-ala kan. Alhamdulillah kat sini memang ada restriction lah daripada daerah ke daerah. Even macam dia PKP macam sebelum ni, kalau nak pergi shopping mall, kita orang hanya boleh 2 orang. Dan kita tak boleh cross border daerah kecuali untuk urusan-urusan penting. So kebanyakan orang akan prefer untuk duduk kat rumah lah. Macam PKP yang bulan 3, bulan 4 dulu.
Faham. Jadi terima kasih kepada pihak Encik Dai kerana sudi menerima lamaran dan jemputan kami untuk jadi panel jemputan untuk bicara bersama PSK pada malam ini. Terima kasih Dai. Sama-sama, sama-sama. Saya nak Alright. tanya, Encik lebih selesa saya panggil Encik ataupun Tuan Dai ataupun Encik Dai? Panggil Dai pun tak apa. Panggil Dai. Dai Zahar lah ya? Ya. Okey. Jadi jika tidak keberatan, bolehkah Encik ceritakan sedikit latar belakang mengenai diri Dai. Nama penuh Dai, dulu Dai belajar di mana, pekerjaan sekarang dan sebagainya lah. Okey. Secara ringkas lah, sebab kalau nak cerita pasal saya ni 2 jam pun tak habis kan. So secara ringkas ni, sebelum kita nak start kita punya soalan-soalan tajuk kita untuk malam ni. Nama saya Izahar. Terima kasih kepada yang join malam ni, 58 orang. InsyaAllah bertambah lagi. So juga dikenali sebagai Dai Izahar. Sekarang merupakan panel untuk Tanya Dak Ustaz di TV3 dan TV9. And also sekarang juga saya penceramah bebas lah, pendakwah bebas di Malaysia. Dan sebelum ini saya berkelulusan, saya ambil ijazah sarjana muda psikologi, pengkhususan dalam psikologi klinikal. Alright, so ada 2 psikologi dekat universiti tu, dia ada psikologi counselling, alright, dan juga ada psikologi klinikal. So psikologi klinikal ni dia lebih kaji tentang manusia-manusia yang mempunyai masalah dari segi mental lah, depression, anxiety, bipolar disorder, skizofrenia dan sebagainya. So macam counselling, macam Anis kan daripada Persatuan Counselling. So counselling dia deal dengan manusia normal. So psikologi dia deal dengan manusia yang ada diuji dengan kurang sihat dari segi mental. Betul. Okey. Jadi bukan calang-calang lah saya live bersama Dai hari ni. Dai orang yang hebat saya. Alhamdulillah. Saya ya. Okay. Baiklah. Sebelum kita dengar Tuan Dai, Encik Dai mengupas isu tajuk kita hari ini, izinkan saya menceritakan sedikit tentang tajuk kita pada hari ini, bicara bersama PSK ni. Tajuk bicaranya adalah susah tidur, selami punca dan solusinya. Jadi umum mengetahui susah tidur ni sering dikaitkan dengan golongan remaja pada zaman milenium kini. Tanpa kita menafikan, golongan dewasa juga mempunyai masalah yang sama, masalah sedemikian. Lebih-lebih lagi dalam pasca pandemik COVID-19 yang melanda di seluruh negara sekarang ni. Jadi Encik Dai, rata-rata anak muda zaman sekarang tidur lambat menjadi kebiasaan dalam kehidupan seharian mereka. Jadi saya terus masuk kepada soalan pertama lah. Pada pendapat Encik, adakah tabiat tidur lambat ni mempunyai kaitan dengan masalah susah tidur? Lebih-lebih lagi dalam pandemik COVID-19 sekarang ya. Sebab ramai yang online, duduk rumah saja. Jadi apa pendapat Encik? Alright, sebelum tu saya nak minta tolong follower dan juga viewer malam ni, clear tak suara saya? You guys boleh dengar tak? Sebab saya dah try untuk tukar pakai mic ni so that you guys boleh dengar lah suara saya dengan clear. So kalau clear, korang boleh just komen kat bawah clear, so that saya rasa tenang sikit lah kalau nak bercakap. Sebab ada sekali tu saya cakap rupa-rupanya orang tak dengar pun kan. Okay, so saya teruskan dengan jawapan untuk soalan Anis tadi tu. So bila kita cerita tentang ada kaitan tak orang yang dia ni lewat tidur dengan akan mempunyai masalah tidur. Kita pun tahu ada satu penyakit dinamakan sebagai insomnia. Alright, so dia mempunyai masalah untuk tidur. Dia nak tidur tapi dia susah nak tidur. So nanti kita akan cerita part tu. So adakah sebenarnya tabiat anak muda, kita cerita anak muda lah yang diorang ni terlalu fokus dengan gadget akan menyebabkan dia akan pergi kepada masalah tidur? Jawapannya ya. Alright, so apa penyebab untuk jadi macam tu? Penyebabnya adalah kalau kita tengok dalam fisiologi manusia, dalam psikologi kita belajar, manusia ni dia ada biological cycle. Biological clock. Alright? Ataupun dalam bahasa Melayunya adalah waktu biologi manusia. So waktu biologi manusia adalah kita ni akan develop biological clock kita sendiri.
Alright, sebagai contoh, kalau kita tengok nenek kita, atuk kita, diorang dah develop biological clock diorang. Pukul 10 mata dah layu dan diorang akan tidur. Perasan tak kalau atuk-atuk nenek kita balik kampung kan, pukul 10 tu dah layu mata, atuk tidur dululah. Dan sebab biological clock diorang adalah pukul 4 esok pagi dia akan bangun. Every time dia akan bangun walaupun tanpa perlu ada alarm. Kan, tak payah set kat handphone macam kita, dia boleh bangun automatically. Sebab apa? Sebab dah set dekat otak diorang, dekat badan diorang ada biological punya clock. Alright? So, apa masalah anak muda sekarang ni, kita yang terlalu sangat dengan gadget adalah bila kita punya biological clock tidak konsisten setiap hari. Contoh kan, hari Isnin kita tidur pukul 2 pagi. Hari Selasa kita tidur pukul 10 malam. Hari Rabu kita tidur pukul 12.30 malam. Hari Khamis kita tidur 4 pagi. So bila consistency of biological clock itu tidak berlaku, so dia akan menyebabkan manusia mempunyai masalah yang dipanggil sebagai insomnia nanti. Dia akan mempunyai masalah tidur. Dan mungkin bagi orang luar rasa, oh ada masalah tidur tu benda biasa. Tak. Jadi kita akan cerita betapa sebenarnya kalau orang yang ada masalah tidur, dia bukan tak nak tidur, dia ada masalah tidur, ini masalah tidur akan menyebabkan kematian. Boleh menyebabkan kematian bila kita ada masalah tidur. Jadi saya akan cerita, nampak macam biasa, tapi rupa-rupanya faktor orang mati pun disebabkan oleh masalah tidur. Hati-hati sebab kita tak nampak lagi kesan dia. Nanti saya akan cerita insya-Allah. Wallahualam. Jadi salah satu puncanya adalah gadget itu sendirilah kan. Betul, jadi Encik dan setuju jugalah bahawa punca untuk salah satu susahnya untuk tidur adalah gadget yang zaman sekarang anak muda selalu guna, betul? Betul. Jadi saya nak tanya dari sudut psikologinya, apakah mempunyai kesan sama ada baik atau buruk jika individu tersebut tidur awal atau lambat? Maksudnya kalau saya sendiri tidur, tak kisahlah saya tidur lambat atau tidur awal, adakah dari sudut psikologinya ada kesan? Ya, memang ada kesan kalau kita tidur awal ataupun lewat. Sebab apa? Memang banyak psikologis, banyak ahli-ahli saintis, diorang dah buat kajian tau tentang berapa sebenarnya jangka masa yang sesuai, tempoh yang terbaik untuk seorang manusia itu tidur. Alright? Okay? So, yang pertama adalah kalau kita tengok baby 0 hingga 3 bulan, waktu mereka tidur adalah 14 hingga 17 jam. Sebab apa? Sebab waktu tu sel diorang, otot diorang, badan baby ni sedang develop. Sebab manusia hanya boleh develop sel dan juga otot dalam dalaman internal ni hanya ketika tidur. Masa kita tengah celik, kita tengah buat aktiviti, waktu tu sel dia tak develop waktu tu. Sebab itulah kenapa baby tidur lama sampai 17 jam. Right, bayangkan 24 jam, 24 tolak 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So diorang hanya celik lebih kurang 6 jam je. The rest diorang kena tidur sebab itu waktu mereka nak membesar. Alright, so logiklah dekat situ. So semakin membesar, semakin kita dewasa. Contohnya bila budak darjah 1, alright, sehingga budak darjah 6, waktu tidur mereka 9 hingga 12 jam. Dah makin kurang, dah makin kurang. Tapi masih lagi kena tidur lama, 12 jam. Tapi bila kita dah meningkat dewasa, contoh dalam kajian ni 18 hingga umur 60 tahun. So saya assume that yang tengok malam ni umur mereka 18 hingga 60 tahun. So umur ni umur yang memang kena tidur 7 jam kurang lebih. So 7 jam ni ada orang kata macam ni. Boleh saya ni kerja shift. Kan kerja kat kilang kan. Saya kerja shift. So tidur saya adalah waktu orang celik dan celik orang tu waktu saya tidur. Sebab bila kerja kilang kan, dia ada shift pagi dan juga malam. Pagi, siang tu memang kena tidur. Kan malam waktu dia buat kerja. So, kalau kita tengok kalau kita interview, kalau kita jumpa dengan orang-orang yang kerja kilang, yang diorang punya shift waktu malam, waktu siang kena tidur. So, Allah Subhanahu Wa Taala dah cerita dah sebut dalam Al-Quran, Allah jadikan waktu siang ni waktu kita untuk nak mencari rezeki, untuk kita bekerja. Waktu siang. Dan waktu malam Allah jadikan untuk kita berehat.
Maksudnya, kalau kita tidur waktu siang 7 jam, sebab tadi saya sebut tadi 7 jam waktu yang optimum untuk manusia untuk tidur. So kalau kita tidur 7 jam waktu siang, dia takkan sama kualitinya bila kita tidur 7 jam waktu malam. Sebab apa? Sebab bila siang dan juga malam, dari segi suhunya, dari segi dia punya keadaan ketika itu tak sama. Totally tak sama. So dia akan seterusnya memang sangat sangat beza. So kalau tanya saya, memang perlu untuk cari masa dan malam. Saya lah kepada you guys semua kan, kepada Anis semua. Pernah tak Anis tidur tengah hari sebelum Zuhur, Anis terlelap sebelum Zuhur tu, terlelap sekejap je. Dalam mungkin setengah jam. Terlelap, bangun-bangun rasa segar sangat. Tapi setengah jam je. Kan pernah kan? Aku rasa macam aku tidur lama. Dah lama nak tidur ni. Tak ada orang kejut. Bangun sangat segar. Bila check jam, baru setengah jam tidur. Alright? So maknanya kat sini, dia bukan hanya tentang kuantiti jam tu, tapi dia tentang kualiti masa tu. Maknanya, mungkin kita boleh buat kira-kira macam ni. Waktu malam, kalau kita tidur 7 jam, kalau waktu siang, 7 jam, belum tentu lagi sepuas kita tidur malam 7 jam. Sebab tu kenapa ada orang perasan tak, kalau kita tidur lepas subuh tidur, kita akan bangun pukul 11, pukul 12, tapi kita punya badan masih tak segar. Kita masih letih, kita masih penat, emosi. Pernah tak jadi macam tu? Kan? You guys pun pernah jadi macam tu? Kenapa? Sebab time tu bukan time untuk tidur. So Allah dah letak dah time bila patut kita tidur. So ramai orang anak muda, especially yang main gadget, yang main game kan, Mobile Legend, PUBG, Among Us lah, apa semua, segala bangga mak nenek semua main game ni, yang main game online ni semua, lagi-lagi PKP ni. So ramai orang buat calculation dekat otak, tak apa, malam ni aku tak tidur, nanti aku kodok balik tidur esok. Selalu ada mindset macam tu. Tak apa tu, malam ni aku tak tidur, nanti aku kodok balik. Tidur pun ada kodok, bukan solat kan. So dia kodok balik esok. Percayalah cakap saya, korang ganti tidur tu tak sama dengan korang tidur sebenar-benarnya waktu malam. Takkan sama. Kualiti takkan sama. So that's why saya sangat advise, nanti saya akan cerita banyak lagi, advice saya adalah jangan miss tidur waktu malam. Takkan sama walaupun kita ganti berbelas-belas jam pun waktu siang. Kita pun pernah experience tidur lepas subuh, tidur lepas asar. Allah, bangun badan letih gila. Sebab apa? Betul. Sebab time tak kena. Walaupun kita tidur lama. Wallahualam. Betul. Pencerahan yang cukup membuka mata ya. Jadi Encik Rain, saya nak tanya, apa pendapat Encik tentang anak muda dan gadget yang tak dapat dipisahkan? Sebab kan Encik Rain tadi cakap gadget adalah salah satu faktor yang mendorong kepada susahnya untuk tidur kan. Jadi apa pendapat Encik tentang anak muda dan juga gadget ni sendiri? Alright. Kita kena tengok dalam ruang lingkup generasi. Alright. Kalau saya adalah generasi Y. Kalau Anis umur berapa? Umur saya 21. 21. So kalau Anis adalah kategori generasi Z. Alright. So berbeza generasi, cara mereka spend time tu, spend masa diorang tu berbeza. Okay, contoh mak ayah kita yang generasi X, alright, diorang tak ada gadget. So macam mana cara mereka spend time diorang? Diorang spend time diorang dengan kawan-kawan kan, main batu seremban, main sorok-sorok. Dulu tak ada gadget. So datang pada generasi kita, Y dengan Z, sebab saya generasi Y yang dah hujung. So maksudnya saya consider that macam Y dengan Z lah. So datang pada generasi kita ni, generasi yang kita tak main lagi sorok-sorok. Anis main sorok-sorok lagi ke sekarang dengan kawan kat universiti? Main batu seremban lagi kan? So waktu tu kita dah tak main dah. Masa kita sekarang ni telah tertumpu kepada gadget. Sebab inilah benda yang sentiasa ada kat tangan kita. Suka untuk saya share dengan you guys semua.
Dalam psikologi, ada satu buku dipanggil sebagai DSM. DSM ni adalah kitab dalam psikologi yang menyinaraikan senarai masalah-masalah mental yang dihadapi oleh manusia. Dan DSM ni, dia updated, dia akan updated daripada semasa ke semasa. Dia ada DSM 1, 2, 3. So, kenapa? Sebab semakin meningkat, semakin kita gerak pada tahun ke tahun, barulah kajian baru nampak rupa-rupanya manusia ni ada banyak macam-macam jenis fobia, macam-macam jenis masalah mental. Contoh dulu tak ada fobia ni, tapi sekarang ada. Fobia yang biasa kita dengar adalah fobia, contohnya fobia takut tempat gelap, takut tempat sempit, takut tinggi. So itu fobia-fobia yang kita biasa dengar. Dan bila meningkat generasi, sebab kita cerita pasal anak muda dengan gadget kan, ada satu fobia yang dimasukkan, iaitu fobia dipanggil sebagai nomophobia. Nomophobia. So you guys boleh check kat Google nomophobia ni apa. So saya cerita secara ringkas, nomophobia ni adalah orang-orang yang menghadapi masalah tak boleh jauh dengan phone dia. Contohnya dia keluar, tapi dia keluar tu dia lupa bawa phone. Bergegar tangan. Dia jadi fobia. Dia tak ada phone dekat tangan dia. Contohnya dia keluar kan, pergi bercuti. Bateri habis. Power bank tak bawa, charger pun tak bawa. Dan dia pengguna iPhone. Member semua Samsung. Kan? So tak ada charger untuk dia. So dia akan rasa stres, dia akan mula fobia sebab phone dia tak boleh digunakan. Sama juga macam orang yang buka phone every 5 minutes. Buka. Tak ada apa-apa pun, for no reason. Buka kan. Sampai tahap ada yang dia punya nak spend time dengan phone dia buat group dia je ada. Sebab dia macam dia memang kena live dekat phone. So kenapa fobia ni muncul? Sebab kemunculan generasi baru dan kemunculan gadget yang ada ni. So that's why kita bukan nak hapuskan gadget. Sebab even saya, Anis, kita semua guna gadget. Dan sebab cuma bila kita guna secara eksesif, kita guna secara orang panggil berlebihan, maka dia akan mewujudkan masalah kepada anak muda. Of course gadget yang anak muda ada sekarang ni, kita ada social media and also kita ada game. So ini dua benda yang anak muda guna through gadget dia. Jarang-jarang kita dengar anak muda habis banyak guna gadget dia dengan calculator. Jarang. Jarang kita dengar. Dia pakai, kenapa pakai phone ni? Sebab pakai calculator. Berapa jam? 16 jam. Jarang kan. Selalunya orang banyak gunakan dia punya gadget ni gunakan dengan social media ataupun dengan game. Alright, even kita pun tengah guna sekarang ni. So dia memang sangat related. Cuma untuk jadi anak muda yang bijak adalah anak muda yang dia boleh betul-betul optimize time dia guna gadget ni untuk benda yang bagi benefit dekat dia and also benefit dekat orang ramai. Alright, so tak dinafikan, saya setuju bila Anis sebut anak muda dan gadget, adakah dia related? Jawapannya ya. Ya. Yelah, maklumlah gadget zaman sekarang adalah satu kehendak. Kalau dulu ia benar, ia satu kehendak kan. Kalau sekarang ianya keperluan. Jadi saya ada perasan satu soalan daripada penonton kita tadi. Dia cakap, dia tanya macam mana tidur malam yang bagaimana, yang kualiti tidurnya, macam tu. Tidurnya kualiti waktu malam. Pukul berapa? Okay, alright. Okay. Macam mana kita nak tahu tidur kita kualiti? Itu ke soalan dia? Soalan daripada penonton tadi, tidur malam yang bagaimana? Tidur malam yang bagaimana? Okay, yang dikatakan sebagai tidur yang berkualiti. Okay, pertama sekali adalah tidur malam berkualiti adalah tidur waktu malam. Jangan tidur waktu siang. So itu adalah syarat pertama yang paling penting untuk dapat tidur yang dikatakan tidur yang kualiti. Itu pertama. Yang kedua adalah tidur yang mana bila kita bangun tu, kita bangun sendiri. Kita terbangun. Bukan kita dibangunkan dengan alarm ataupun dibangunkan oleh orang. Bangun. Perasan tak bila orang kejut kita bangun dalam keadaan tak bersedia. That's why lah macam contoh mimpi kita tengah best, tiba-tiba terpotong.
sebab orang kejut. Kita nak Betul. marah orang tu pun sebab salah, sebab orang tu kan tahu pun. Kadang-kadang kita terbangun disebabkan oleh alarm, kan, bunyi dan sebagainya. So, tidur yang kualiti, untuk tahu kita dapat tidur yang kualiti adalah bila kita bangun tu, kita bangun sendiri. Tapi janganlah gunakan alasan ni, supaya aku bangun sendiri, aku bolehlah bangun sampai 11 pagi tak solat subuh. So, tu salah lah. So, maknanya kita nak tahu yang kita boleh bangun tu, contoh bangun sebelum subuh, bangun tu segar. Bangun tu tidak dikejutkan oleh sesiapa, itulah tanda tidur kita tu tidur yang quality. Of course, kita kena kawal lah macam tu. Alright? Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, tidur quality adalah tidur yang bila kita bangun tu, you are in a good mood. Emosi best. So, bangun tu, bangun dalam keadaan energetik. Sebab, kita ambil contoh, tidur lepas asar dan tidur lepas subuh. Bila kita bangun tu, nampak tak mood kita tak okey? Kau gurau sikit dengan aku, jadi kau siap aku maki kau balik. Kenapa? Sebab emosi dan mood waktu tu tak okey. So, tidur yang quality adalah tidur yang bila kita bangun, we are in a good mood. Kita dalam keadaan sangat energetik, sangat semangat untuk melalui hari tersebut. So, itu 3 tanda untuk kita menyatakan bahawa kita punya tidur yang kualiti. Pertama, saya ulang balik, tidur waktu malam. Yang kedua adalah tidur dalam keadaan kita bangun sendiri. Alright, kita bangun sendiri, segar. Dan ketiga adalah kita tidur dalam keadaan kita punya emosi sangat stable. Wallah. Faham. Jadi jika Encik Daim tidak keberatan, bolehkah Encik kongsikan tips untuk tidur awal? Biasanya orang tidur awal, lagi kalau dah tidur siang, ada tips tak? Saya selalu pegang konsep bukan tidur awal tapi tidur yang kualiti. Sebab awal tu bagi orang mungkin pukul 8 tu awal, mungkin bagi orang pukul 11 tu dah awal. Sebab dia ikut pada kita punya kerja. Of course, saya pernah jadi student. Anis pun tengah jadi student. Jarang-jarang student 8:30 malam dah tidur. Itu jarang-jarang berlaku. Sebab apa? Time tu lah ada mesyuarat, time tu lah ada perjumpaan persatuan kelab lah, time tu lah nak buat group assignment. Bayangkan group assignment pukul 10:30 malam, kan? Tapi kita tidur pukul 8:30 malam. Habis tu assignment nak siap bila? To be realistic, tak boleh lah kita tidur dalam keadaan macam tu. So for me, kita nak share macam mana kita nak dapatkan tidur yang quality. Alright, maksudnya kita selesai urusan kita tu dan kita tidur dalam keadaan tidur yang kualiti. Yang pertama adalah tidur yang kualiti adalah tidur yang kita tidur dalam keadaan tidak serabut. Maksud saya adalah macam ni. Ramai orang dia tidur dalam keadaan dia bawa masalah. Dia terlalu fikir apa yang jadi satu hari dalam hidup dia. Of course, many things happen dalam life. Kan? We live with problem. Sebab dengan problem ni kita boleh grow. So, just remind ourselves that jangan tidur dalam keadaan ada masalah. Duk teringat masalah, kan? Duk pendam kita punya perasaan. Tidur dalam keadaan kita, that's why kenapa Nabi ajar pada kita, sebelum tidur, maafkan orang. Selalunya kita punya masalah, kita punya masalah selalunya yang berkaitan dengan orang. Of course lah. Kita tak puas hati dengan orang tu kecam kita ni ada buat masalah dengan dia masalah dengan kita. Alright? So, apa jadi adalah kita bawa masalah itu dalam tidur. So, that's why kenapa tidur kita tu tidur yang tak kualiti. Sebab serabut. So, that's why kenapa ajar diri kita, train diri kita. Ya Allah, aku maafkan semua manusia yang dah buat salah, buat zalim, buat silap dekat aku. Dan aku mohon pada Engkau, Ya Allah, agar Kau ampunkan dosa-dosa aku. So, settle dengan Tuhan, settle dengan manusia. So, benda itu akan membantu kita untuk dapatkan tidur yang kualiti. Alright? So, itu yang pertama. Jangan bawa masalah dalam tidur. It's okay, esok kita boleh settlekan lagi. It's okay to be not okay untuk hari itu. Esok, kita uruskan lah. Okay, so tenangkan, pujuk diri, esok settle. Jangan terlalu sangat bawa. Itu pertama. So yang kedua, macam mana untuk dapatkan tidur yang kualiti? Selalunya, pernah tak kita
balik daripada satu perjalanan yang panjang, balik kampung ke kan, ataupun kita pergi hiking ke, pergi buat aktiviti yang memenatkan masuk hutan dan sebagainya, kita balik rumah, kita tidur. Pernah tak? Anis pun pernah kan macam tu kan? Kita balik rumah, kita tidur macam tu je. Tak tidur terus, lelap suruh hilang. Percayalah cakap saya, kita bangun esok, kita bangun dalam keadaan emosi tak okey. Kita bangun dalam keadaan kita sangat penat. Walaupun kita dah tidur. Sebab apa? Sebab kita tidur dalam keadaan badan kita ini tak segar. So saya punya advice adalah, the best is kita tidur dalam keadaan kita dah pun bersih badan. Saya just share sikit lah benda sebab ini macam panjang, saya share sikit. Kalau kita dalam perjalanan yang jauh, kita lalu highway, kita masuk hutan, kita melalui jalan-jalan ataupun tempat-tempat yang bukan tempat kita. Pendek cerita lah, tak nak cerita benda-benda mistik sangat ni. Cuma kita kena aku yang kita hidup ni berkongsi juga dengan tempat makhluk lain. Betul. So bila kita, that's why kenapa kita tidur tiba-tiba mimpi teruk kan, kena gangguan. Sebab apa? Sebab kita tak bersihkan diri kita. That's why lah kan, sangat bagus untuk kita mandi dulu, ambil wuduk dulu sebelum kita tidur. Sebab apa? Sebab kita nak settle, kita nak biar badan kita ni bersih. Bersih ni bukan dari segi fizikal, that's why kita mandi. That's why kita mandi untuk bersih fizikal. Kita pun nak bersih juga daripada segi spiritual kita, that's why kita ambil wuduk. So ini antara tips yang saya boleh kongsi untuk kita dapatkan tidur yang kualiti. Alah, ambil wuduk ni seminit je. Melainkan kalau kita ada masalah OCD, Obsessive Compulsive Disorder, so kita akan ambil wuduk setengah jam lah kan. So ambil wuduk tu seminit 2 minit je. Tapi percayalah, dengan hanya spend seminit 2 minit, kita boleh dapat tidur yang sangat seronok throughout the night. Okay. Dan yang ketiga, tolong elak daripada kita minum kopi. Alright. Sebab ada kafein. Kafein ni dia akan, apa fungsi kafein? Kafein ni dia akan membuatkan badan kita untuk merembeskan hormon-hormon supaya kita lebih segar, aktif untuk kita bekerja. So macam mana nak hidup kalau kita punya badan aktif? And also try your best untuk tutup segala sumber cahaya yang ada. Maksudnya ramai orang dia macam, okay, saya share sikit lagi. Tanda-tanda badan kita ni ada gangguan. Tanda-tanda bila kita tidur, kena buka lampu. Kan, nak kena buka, segala lampu nak buka. Tak boleh tidur dalam keadaan gelap. Tu tanda-tanda. Bukan confirm ada, tanda-tanda. So, untuk avoid benda ni, try untuk tutup semua lampu-lampu yang ada. Alright, maksudnya mungkin kita nak ada dim light kan, daripada bilik air ke, at least ada cahaya sikit. Tapi jangan cahaya terang sangat, letak spotlight kat muka kita, macam mana nak tidur, especially cahaya daripada gadget. Tu pun kena avoid juga. And also guys, saya punya advice last sebelum kita nak sambung soalan lain. Tolong paksa diri. Saya tahu ni susah. So paksa diri untuk phone tu kita turn off dia punya data and also wifi. Kenapa? Sebab wave daripada phone tu dia akan ganggu tidur kita. Alright? So perasan tak? Most of our phone, walaupun handphone kita off, tapi alam that's why kenapa kalau kita tengok dalam kajian-kajian dan juga orang-orang luar negara, diorang tak guna alarm through phone tau. Diorang memang beli jam loceng. Walaupun phone diorang ni, diorang boleh buat jam loceng. Come on lah, handphone murah 100 pun ada jam loceng pakai phone, betul tak? So, jangan gunakan jam loceng handphone, tapi kita guna memang jam loceng. So, kita boleh off phone kita. Kita tutup phone kita tu, sebab wave daripada phone kita tu, pertama dia akan ganggu kita untuk nak tidur. Jap, tengok phone balik lah. Tengok WhatsApp balik lah. Kan, bila tu berlaku. To be honest, saya pun kita pun go through benda tu sama-sama. So dengan kita off phone dan letak tepi, so benda tu akan bantu kita untuk having a good and quality sleep. Alright, so itu tips yang saya boleh share dengan juga, ada 4 tips. Faham. Jadi sebenarnya soalan daripada saya dah habis, kita dah selesai. Jadi kalau ada daripada penonton-penonton kita, kalau ada soalan kita boleh bacakan. Sebab saya ada
terbaca satu soalan daripada penonton kita. Kalau tak keberatan boleh baca soalan. Macam mana soalan dia? Kejap ya. Tak boleh scroll Macam mana nak scroll? Tak boleh scroll? Ingat tak soalan dia? Okey, daripada Syamimi_NR. Macam mana nak hilangkan fobia yang tak dapat jauh dari phone? Fobia yang tak dapat jauh dari phone. Good. Saya rasa ini pun dialami oleh ramai juga orang. Fobia tak boleh jauh daripada phone kan, mesti nak kena ada phone dan sebagainya kan. Okey, dia ada relation dengan addiction dengan phone. Dia ada relationship antara addiction and also dengan nomophobia. Dia ada relationship. So, pergi pada konsep addiction, kita kena putuskan orang panggil ayat mudahnya kita kena putuskan dia punya pengiraan ataupun dia punya orang panggil apa ayat dah lupa dah, dia punya kebiasaan. Alright, kebiasaan. Contoh putuskan kebiasaan macam ni. Dalam satu hari kita mesti akan tengok phone kita contohnya 10 jam. So, kena putuskan kebiasaan tu untuk esok, try our best untuk tengok handphone hanya 9 jam. Faham? Alright. Okay. So, jangan biarkan kebiasaan 10 jam tu berlarutan sebab dia tak boleh memutuskan rantaian addiction tu. Alright. So, kita kena try our best untuk bagi dia punya pengiraan consistency of jam itu terputus. So kalau tengok dekat handphone, mungkin ada orang pakai handphone yang advance sikit, dia boleh kira kita punya masa penggunaan handphone tu. Saya rasa most of handphone yang model-model smartphone ni ada, tak silap saya. So dia akan boleh tengok, aku dah pakai 10 jam. Even kalau yang advance sikit kan, tak tahulah ada pakai iPhone ke kan, kawan-kawan yang pakai iPhone power ni semua, iPhone 12, 13 semua ni. So dia boleh check sekali WhatsApp berapa jam pakai, Instagram berapa lama pakai. So dengan cara macam tu, tugas kita adalah untuk setiap hari mengurangkan penggunaan dekat setiap apps tu. Dengan cara kita dapat kurangkan penggunaan pada setiap apps tu, kurang tu tak dia silap kita adalah kita nak buang terus. Silap lah. Atau dia dipanggil sebagai cold turkey. Alright? Kita nak buang terus. So benda tu mungkin kita boleh tahan satu hari 2 hari je. Lepas tu kita akan ambil balik. So jangan guna keadaan cold turkey sebab ada orang boleh buat. Tapi most of us, kita guna konsep reduce the amount of time yang kita pakai. So tengok balik berapa jam kita pakai handphone satu hari, kurangkan sikit. Esok kurangkan lagi. Sampai tahap kita sudah hilang pergantungan kita pada phone. At that time, kita sudah pun dapat exit, keluar daripada nomophobia tu. Sebab fobia ni dia boleh orang panggil apa panggil cure. Cure ni panggil apa dalam bahasa Melayu apa? Rawat. Dirawat. Boleh dirawat. So, ada kawan saya dia ada masalah, dia fobia dengan ulat gonggok. Ulat gonggok kan. Dia ada masalah tu. So lecturer saya, psikologi saya, dia bagi tahu kalau you nak buang fobia tu datang jumpa saya. Saya boleh ajar. And memang dalam kajian pun, dalam psikologi, dalam buku syllabus kita orang pun memang belajar orang yang contoh ada fobia ular. So apa yang dibuat oleh saintis-saintis psikologis adalah dia bagi ular tu hari pertama, bagi orang tu tengok dulu ular. Hari kedua adalah dia bagi tunjuk video ular. Orang tu kena tengok, kena tahan, tengok je, kena tahan je, tak lari. So hari seterusnya, minggu seterusnya, dia bawa pula ular tapi dalam satu bekas cermin. Okay, so makin lama dia tambahkan lagi intensity of ular tu dan akhirnya orang yang fobia ular, dia dah boleh, bukan takat boleh tengok, pegang ular dekat leher pun dah boleh. So sama juga macam handphone. Macam tadi ular, contoh ular tu dia kena tambah intensity.
Tapi kalau untuk yang handphone ni, dia kena mengurangkan intensity sampai hilang dia punya pergantungan kepada phone. Wallahualam. Faham. Allah Akbar. Pencerahan yang sungguh Membuka bagi mata. saya membuka hati saya untuk lebih tidur Membuka awal. hati. Membuka hati. Okey, saya ada seorang lagi yang bertanya daripada Amira Halimi. Ustaz, macam mana kalau student time tu dia seronok study siang, uh, time malam tu dia seronok study, siang dia tidur. Elok atau tak? Macam tu. Okay, good question. Sangat bagus. Alright. Dalam kajian ada disebut tentang morning person dengan Morning person. night person. Alright. So ada orang dia dapat buat kerja dengan sangat bagus waktu malam. Alright, kita kena we agree on that. Kita agree on that yang ada orang dia sangat bagus buat kerja waktu malam, ada orang dia sangat bagus buat kerja waktu siang. Okey, alamak betul pula saya. Okey. Alright. Macam saya adalah orang yang sangat bagus buat kerja waktu malam dan sorang-sorang. Dia kalau buat group discussion lah apa semua, dia tak jadi, dia jadi menyembang lah. Tu kalau saya. Ada orang dia macam kalau dalam group dia boleh study. That's why kenapa dia boleh kumpul dekat Starbucks ramai-ramai kan. Dia boleh study. Oh, kalau saya tak boleh. Ramai-ramai dia tak jadi study. Dia jadi menyembang, dia jadi macam nak main game, dia jadi macam nak macam-macam nak buat ramai-ramai, tak boleh. So lain orang lain cara dia study. So of course setiap student dia ada time dia yang dia punya otak berfungsi dengan baik. Alright. So kalau dia study waktu pagi dia tak boleh. Macam saya, kalau saya study waktu pagi dia macam tak berapa nak masuk sangat. Alright. So waktu malam jadi lagi bagus untuk saya study waktu malam. So apa yang kita boleh buat adalah kalau contoh student tu dia memang jenis night person macam saya, night person. Gunakan waktu malam tu seawal malam yang mungkin, as long as dia malam. As long as dia malam untuk study. Sebab ingat, night person waktu malam dia akan berakhir pada pukul 12. Sebab bila you guys dah masuk pukul 1, pukul 2, dia bukan malam lagi walaupun gelap kat luar. Dia bukan malam lagi. Dia dah pagi. 1 pagi, 2 pagi. Waktu tu you guys tak optimum dah. Otak you guys macam hafal pun dia akan susah lupa. Saya risau, saya takut saya tak sempat nak share dengan you guys. Ini saya terus share. Apa kesan kalau kita tidur tak betul? Macam saya cakap tadi kan, dia boleh pergi kepada kematian kalau orang ada masalah tak boleh tidur. Sebab saya takut nanti live kita tak habis, tak sempat habis. Saya share dengan you guys. Ini semua berdasarkan kajian. Ini bukan duk menyembang tepi menyembang kedai mamak punya ni. So, pertama sekali adalah berdasarkan kajian, kekurangan tidur akan meningkatkan risiko seseorang itu mendapat kanser. Kenapa? Antara kanser yang berdasarkan kajian yang akan menyebabkan peningkatan risiko kanser, pertama adalah kanser kolon. Kedua adalah kanser payudara. Hati-hati. Sekarang ni kita muda. Kita mungkin tak rasa. Tapi dia boleh jadi faktor risiko untuk end up nanti kita mungkin akan hadapi. Kanser ni bukan kadang tak kira tua pun. Kan? Orang muda pun ada kanser. So, dengan kurang tidur, dia akan meningkatkan possibility seseorang itu akan mengidap masalah tidur. Masalah kanser. Sebab penyelidik saintis ni, dia buat research ni kepada banyak haiwan. Dan diorang found out that haiwan yang mempunyai gangguan tidur, dia buatlah gangguan-gangguan untuk haiwan-haiwan ni supaya tidak tidur. So dia dapat contoh, dibuat satu kitaran tidur, bangun seekor tikus pada masa yang ditetapkan, kanser pada haiwan tersebut berkembang dengan kadar yang lebih cepat. Dia dah buat dekat tikus ni. Betul kata Fakhruddin, kanser kolon tu yang pelakon Wakanda kena tu kan. Yes, tu kanser kolon. Alright. Okey, kedua, ini kepada wanita, saya rasa korang mesti suka.
berdasarkan satu kajian daripada University of Wisconsin, alright, kualiti tidur yang teruk akan menyebabkan seseorang itu nampak lebih tua. Sebab kurang tidur akan mempercepatkan penuaan kulit. Sebab apa? Sebab ingat tak yang tadi saya sebut tadi di awal, sel kita hanya akan dia produce yang baru ketika tidur. Tidur, betul? So masa tidur tu sel-sel mati ni dia akan buang dan dia akan digantikan dengan sel yang baru. So kalau tak tidur, macam mana sel yang baru ni akan develop? So kita akan hidup dalam keadaan sel-sel yang mati. So that's why kalau kita kurang tidur, tidur tak betul, muka kita akan makin tua. Nampak tua sebelum usia. Cuba tengok kadang-kadang orang-orang lama-lama kan, orang-orang lama umur dia dah 80 tahun dah, umur dia 75 tahun tapi kurang kedut dekat muka. Sebab apa? Cuba tanya dia tidur macam mana dia punya tidur. Tidur dia memang sangat proper, biological clock dia bagus. Betul, nak awet muda memang kena tidur quality. Bukan tidur awal tapi tidur yang quality. Alright, so kita normalize lah ayat tidur yang quality tu. Alright, sebab dengan tidur lambat dia akan melambatkan proses penyembuhan kulit dan juga orang akan dia akan mempercepatkan penuaan kulit kita lah. Saya sambung sikit lagi kepada student yang kerja kita ni bukan sekadar kita nak memahami ilmu, kita pun nak menghafaz juga ilmu. Dengan kurang tidur, dia akan affect dalam macam ni, memori otak kita ada dua jenis. Satu long term memory dan satu lagi short term memory. So dengan kurang tidur, dia akan menyukarkan short term memory kita. Cuba tanya orang-orang yang tidurnya teruk. Tidurnya memang sehari tidur 3 jam, sehari tidur 2 jam kan, tidur tak betul, malam tak tidur, siang tidur. Diorang punya ingatan memang ada masalah. Kita pesan kau beli ni, beli, jadi lupa. Short term memory. Alright, so dan juga bukan sekadar short term memory, ada kajian yang dibuat bila tidur kurang, dia membuat dia effect pada, dia memberi kesan pada perubahan struktur otak dan dia akan efek memori jangka panjang kita. So guys, cancer, memory and also tanda-tanda Alzheimer. So Alzheimer ni dalam bahasa mudah apa penyanyuk kan? So bila korang kurang tidur, lagi mudah nanti waktu tua kita akan hadapi masalah nyanyuk. Sebab masa muda pun dah nyanyuk kan? Dah lupa ni lupa tu, masa tu lagi mudah untuk kita dapat nyanyuk. Sebab dia ada cerita lah pasal beta amyloid hormon sekian-sekian apa semua, protein-protein kat otak kita tu. So you guys boleh tengok, boleh baca malam ni. Kalau saya cerita benda tu, dia jadi kuliah biologi pula kan. Okay, and also saya sebut apa? Cancer, memory, nyanyuk. Yang keempat adalah jantung. Dia akan memang diorang buat kajian, bila dibuat kajian dengan orang yang tidur 4 jam dengan orang yang tidur 8 jam, orang yang 4 jam ini dia menunjukkan kadar denyutan jantung lebih tinggi. So bila kadar denyutan jantung lebih tinggi, ini adalah bertanda seseorang itu ada potensi untuk menghadapi masalah jantung. So nak nampak tak, ini masalah jantung. Dan satu lagi, orang ni akan senang dapat sakit sebab antibodi badan dia menjadi lemah bila tak tidur. Sebab waktu tidur lah antibodi badan kita meningkat, antibodi badan kita refresh balik. Tak tidur, bila masa antibodi kita nak ada? That's why lah asyik-asyik demam, sekejap lagi batuk, sekejap lagi sakit. Senang sangat. Sebab apa? Sebab tidur tak cukup. You guys cuba check balik dulu ataupun sekarang, kalau kita ni kerap sakit, cuba check tidur kita. Mesti tidur you all problem je. Mestinya. Itu memang related. Dan juga last but not least,
ia akan lead kepada kita jadi kurang gembira dan lead kepada tanda-tanda kemurungan. Kalau kita nak cerita depression, panjang depression ni. Tapi antara Betul. tanda-tanda depression adalah orang yang mempunyai masalah tidur. Wallahu a'lam. Ada banyak lagi, Betul. cukup dulu dekat tu. Jadi betul lah dalam Quran Allah ada cakap Allah menjadikan sesuatu tu ada hikmahnya. Jadi Allah jadikan tidur tu ada kebaikan untuk kita, untuk kebaikan diri kita juga. Kadang orang fikir tidur adalah sesuatu aktiviti yang tak elok, sedangkan ada hikmah di sebalik tidur. Tapi yang penting jangan tidur secara berlebihan. Betul tak, Da'i? Betul. Kalau Ada tak tidur nanti brain cannot function. Betul lah tu. betul. Kalau saya tak kisah, boleh saya bacakan lagi satu soalan? Boleh. Kalau okay. Betul ke minum susu membantu kita tidur? Pada pendapat Da'i, betul ke? Biasanya orang yang susah untuk tidur banyak mengambil pengambilan susu lah. Biasanya mindset orang kita minum susu dah boleh tidur macam tu. Da'i rasa macam mana? Okay, saya memang baca tengok kajian tu. You guys boleh tengok banyak sangat kajian tentang susu ni. Susu ni dia ada satu nutrien yang bila kita minum dia akan membantu badan kita untuk lebih relax and also bantu badan kita. Saya tak silap mungkin lactase kot dalam susu ni. Saya lupa apa dia punya nutrien yang spesifik. Tapi memang susu ni memang ada orang buat kajian. Dia bukan bagi pendapat saya, dia bukan. Memang kajian ada membantu untuk dapat tidur yang berkualiti. So you guys boleh try. Untuk sebelum korang tidur, korang minum susu and also kumur mulut tu. Sebab bila minum susu kan kita ada rasa macam apa nak cakap kat mulut tu rasa macam lekit-lekit apa semua tu kan. Lactose kan. So nutrien tu membantu badan kita untuk menenangkan badan kita ni dan juga untuk memudahkan kita untuk tidur. You guys boleh try. Tolong jangan try kopi. Kopi korang akan tidur esok. Right. So itu jawapan saya lah. Faham. Jadi saya nak tanya lagi satu soalan. Bagaimana pula untuk wanita yang mempunyai haid dan terjaga pada awal pagi sebelum masuknya waktu subuh, adakah terdapat ibadah lain yang perlu dilakukan untuk menggantikan ibadah tahajud yang menjadi kebiasaan untuknya sebelum ni? Maksudnya sebelum ni dia memang dah rutin buat tahajud tapi waktu tu dia haid. Jadi ibadah apa yang boleh dilakukan? Good question. Tapi sebelum tu ada orang menjadi apa tu perbincangan susu apa tak kisah ke. Susu apa pun boleh. Kan? Susu apa boleh. The best adalah fresh milk lah. The best adalah fresh milk. Betul. That's why kenapa patut baby tidur lepas minum susu. Sebab susu dia memang ada nutrien yang boleh membuatkan sebab nampak tak cantik Allah jadikan ibu ni dia boleh produce susu kepada anak. Sebab susu ini sebab awal tadi kita cerita kan baby ni dia tidur 17 jam. Sebab kalau tak tidur 17 jam baby ni akan ada masalah tumbesaran. Otak nak develop kan, badan nak develop, jantung nak develop. Tapi kalau dia ada masalah tidur, baby tu akan ada masalah daripada segi tumbesaran. Dengan susu boleh membantu dia tidur dan bila tidur dia boleh membantu dalam tumbesaran manusia, especially baby tadi lah. Okay, so balik pada question Anis tadi dan yang Anis baca tadi tu. Kalau seorang wanita tu dia mengalami haid dan dia terbangun waktu malam, tengah-tengah malam. So apa yang dia boleh buat? Sebab nak buat tahajud tak boleh. Sebab ingat tak tadi biological clock. Orang yang dah biasa bangun tahajud 3-4 pagi, walaupun haid dia akan tetap terbangun 3-4 pagi juga sebab dah ada biological clock. So apa yang amalan yang boleh buat? Walaupun seorang wanita dia haid dan dia terbangun waktu pagi, waktu tengah malam, walaupun dia tak boleh buat bangun tahajud, jangan risau. Sebab apa? Sebab memang dalam satu hadis yang sahih.
Dalam hadis diceritakan bahawa di sepertiga malam Allah Subhanahu Wa Taala sangat hampir kepada hamba-hambanya, dan andai kata hamba-hambanya memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon permintaan, maka Allah akan ampunkan dosanya dan juga mengabulkan segala permintaan. Maknanya antara amalan yang seorang wanita haid boleh buat adalah, you guys bangun je malam, jangan tidur balik sebab atas alasan aku tak boleh nak ibadah, tidur balik rugi. Bangun waktu pagi, waktu malam tu, bangun terus ambil peluang minta apa yang kita hajat dalam hidup kita. Especially minta supaya kita diampunkan dosa-dosa kita. So antara amalan kita boleh buat adalah berdoa pada Allah, minta ampun pada Allah dan minta apa-apa yang kita hajati. Faham. Oh, ada lagi satu. Adakah kesan daripada tidur lambat dapat membuatkan kita menjadi cepat marah? Ya, betul. Jawapan Anis pun boleh jawab. Anis pun agree kan. Bila kita tidur lambat, dia akan affect kita punya psikologi dan dia boleh affect kita punya emosi. That's why orang yang mempunyai masalah tidur, kalau kita deal dengan dia orang yang susah nak buat keputusan. Dan dia punya saya share satu kajian Ada satu kajian yang dibuat oleh buat kajian manusia ni dia berjaga selama 36 jam. Maksudnya tak tidur ni. 36 jam dia tak tidur berterusan. Maka orang tersebut ni dalam kajian mereka bercakap dalam keadaan perlahan dan tidak jelas. Dan diorang susah untuk nak bagi pendapat dan juga keputusan. Orang yang tak tidur 36 jam dalam kajian. So, balik pada soalan tadi, kalau orang yang dia ni ada masalah tidur ataupun tidurnya kurang, so dia akan jadi cepat marah, cepat emosi dan sensitif. Alright, so you guys, malam ni punya live, tajuk mungkin nampak biasa pasal tidur, tetapi rupa-rupanya banyak masalah dalam hidup kita berpunca daripada masalah tidur. Cepat emosi, cepat demam, susah nak ingat pelajaran, susah nak tangkap dalam kelas sebab tidur. Alright? Okay, so wallahualam itulah jawapan saya. Faham. Oh, no wonder lah waktu saya pernah lah sekali waktu SEM lepas banyak sangat assignment yang perlu buat. Jadi saya ambil masa dalam pukul 3 ke 5 macam tu baru saya tidur. Jadi lepas bangun tu rasa macam panas je badan. Jadi macam nak demam sebab kurangnya tidur. Nak marah orang kan. Nak marah sebab orang ganggu tidur kita. Faham. Anis cakap kalau saya tidur tak cukup, saya rasa moody. Betul-betul. Of course. Absolutely. Jadi banyak input yang menarik daripada tajuk kita pada malam ni ya. Sebenarnya walaupun nampak simple tapi sebenarnya luar biasa. Jadi pada pihak saya rasa dah tak ada soalan, tapi jika penonton-penonton ada soalan boleh nyatakan di ruangan komen dan saya sendiri akan bacakan. InsyaAllah. Minta maaf mengambil masa yang lama untuk kalau IG live tak silap saya 1 jam je kan, nanti dia akan terputus kan. 1 jam. Alright, so kita punya sesi ni akan buat kita ada sambungan lagi ke ataupun saya kira dah cukup 1 jam. 9 suku hingga 10, sekarang dah lebih 10-17 dah. Jadi saya kira daripada saya, Okay, last daripada saya, you guys cuba try PKP ni sebab you guys tak ada komitmen, komitmen macam sebelum ni kena keluar apa semua kan. Cuba try tidur awal, buat 3 hari je tidur awal. Maksudnya tidur pukul 10, alright, 11 dah tidur. You guys akan rasa sendiri esok pagi macam mana. Trust me, mood you akan sangat bagus and also semangat, tenaga akan sangat lain.
try. You guys try, you can tengok perubahan. Nak belajar tu jadi semangat, nak hafal tu jadi mudah. Alright, okay. So insyaAllah saya pun akan save live ni. Mungkin kepada yang terlepas tengok di awal tadi tu, dia boleh tengok balik lah, insyaAllah. Okay. Terima kasih Datuk Izzahar kerana sudi meluangkan masa untuk jadi panel jemputan pada malam ni. Saya kira memang input-input yang dapat daripada bicara malam ni memang menarik dan ada input yang baru yang penonton boleh dapat. Begitu juga saya. Terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa. Jangan serik ya untuk jadi panel lagi. InsyaAllah. Okay guys, saya akan save live ni. And also you guys, kalau poin-poin yang penting malam ni korang dapat yang menarik ni, korang just buat kat story and also boleh tag saya. Yang terpilih, saya akan repost story you guys. Alright? Yang bermanfaat. So, orang yang tak sempat tengok live, boleh tengok you punya point. So, nanti just tulis yang you juga dapat malam ni, apa yang menarik, dapat kesedaran, oh memang kena tidur awal dan sebagainya. Okay? So guys, thank you very much. Terima kasih pada Anis, terima kasih pada Usim sudi untuk menjemput. So, saya endkan live ni. Kita jumpa ada rezeki yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.